天上的云彩似海哈流呀，嘿哈流，嘿呦嘿哈流。那个地上的呀雨点儿那呀流。哎呀，地上的呀雨点儿那呀流。Tak kemah. Banyak untung hari ini. Bila awak pergi jual cendawan lagi? Megafon pejabat Kampung Resak. Tolong belikan diok di Yuchuan. Dah tak pergi. Kenapa? Sebab dah tak perlu pergi. Ada orang yang datang untuk kumpul. Orang datang untuk kumpul? Ya. Produk ni baik. Memang ada orang yang datang kumpul. Devo cakap datang hari ni ke? Kenapa tak datang lagi? Memang hari ni. Mereka sibuk petik cendawan dalam bangsal cendawan. Memang betul. Banyaknya cendawan ni. Boleh untung banyak. Abang Doyo. Ya. Ingat kata awak sebelum ni. Apa yang saya cakap? Sebelum ni, Profesor Ling ajar awak tanam cendawan. Tapi awak kata nak dapatkan untung dulu. Betul kan? Ya ke? Saya pernah kata. Kenapa? Debo berjaya dapatkan untung dengan cendawan. Jangan nak beliti boleh tak? Awak nampak dia dibayar. Awak nampak dia petik cendawan. Tapi ada nampak dia dibayar. Mana ada orang datang kumpul? Habis apa awak buat dekat sini? Awak datang untuk tengok kalau ada orang beli, kan? Dah sampai, Betul-betul dah sampai. Hei, sini. Sini. Betul-betul ada orang datang beli cendawan. Sampai dah. Ke tepi sikit, ke tepi sikit. Tepi sikit. Encik datang nak beli cendawan ke? Ya, betul. Tumpah tanya. Di sini ke rumah Mak Debo? Sini tempatnya. Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap. Ayolah, Debo. Ni dah Sini. sampai dah. Sini. Cendawan segar. Mari tengok. Abang saya, Ya. Mak Defu. Tolong jangan sentuh. Ya. Jangan sentuh. Cendawan ni sangat rapuh. Kalau rupanya rosak, harganya akan jatuh tau. Tengok tu. Ya, sini. Alihkan kenderaan ke sini. Tolong bagi Debo, laluan. awak perlukan bantuan ke? Tak perlu. Perlahan. Boleh. Okey, ambil sebakul lagi. Jangan. Jangan. Baik, awak Mentah tu. samakan amount ni ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, awak tu 1,200 yuan. Betul kan? 18.8 yuan. 1,200 yuan. Tinggi untungnya. Baik. Debo, kalau ada hasil lagi, hubungi saya ya. 3 hari Baik. kemudian saya datang. Baik. 3 hari. Lepas 3 hari. Ya. Datanglah balik. Ya, betul. Saya tolong.
Dia akan datang balik nanti. Awak faham je. Bagi laluan. Hei. Bagi laluan. Profesor Lee dah datang. Sini. Bagus soalan. Ya, terima kasih sebab tanam cendawan dekat sini. Lepas balik kerja Cuan, saya belanja makan kepada kami. Awak tolong bantu kami promosi ke Agaricus bisporus. Itu pun dah baik. Ini dua perkara berbeza. Saya boleh belanja kepala kambing, tapi sejujurnya saya tak dapat bantu awak promosikannya. Kenapa pula? Cuba awak fikir. Hasil dua bangsal ni hanya cukup untuk jualan saya. Dengan adanya pesaing, Debor mesti akan naikkan harga nanti. Yang tu jangan risau. Asalkan jualan dua bangsal ni tinggi, saya akan galakkan orang kampung untuk tanam. Sampai masa tu saya tak kira. Awak dapat harga sama. Saya boleh janji. Kalau macam tu baguslah, ya. Baguslah kalau macam tu. Saya belanja Baiklah. makan kepala kambing dan Ya. promosikannya. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih, ya. Saya pergi dulu. Terima kasih. Jumpa lagi, Jalan. ya. Selamat jalan. Baiklah, saya pergi dulu, ya. Jumpa lagi 2 hari. Debor. Biar pakcik bantu awak kira duit. Berapa kos untuk bina bangsal ni? Mana mereka tahu jual beli hari ni? Perkara baik kenalah sepakat. Betul tak? Memang kami nak tanam cendawan. Tapi kerajaan boleh bagi kami modal permulaan. Boleh ke? Dengar sini. Apa benda ni? Kenapa bernilai sangat? Ayah. Terkejut, ayah. Apa ni? Cendawan tanaman keluarga Debor. Ayah bawa balik untuk cuba rasanya. Sedap ke? Ayah belum makan lagi. Tak sedap pun. Debor dapat banyak untung. Keuntungan mereka 1,000 lebih. Macam ni je 1,000 lebih. Berapa banyak kamu dapat hari ni? Saya angkut pasir beberapa kali, dapat 33 yuan. Lepas makan, tinggal 27 yuan. Kan bagus. Kalau kita tak beli traktor ni dulu, kita guna pinjaman tu untuk bina bangsal cendawan. Jadi kamu tak perlu susah payah angkut pasir untuk bayar pinjaman. Ayah kata mereka sombong lepas jadi kaya. Kamu pun tahu ya. Kenapa? Ayah menyesal. Manusia ada sepasang mata, tapi tak semuanya sama. Ayah rasa iri hati masa tengok Debor kira duit setiap hari. Bukannya ayah seorang je yang menyesal di kampung ni. Kita jual traktor ni dan minta Profesor Ling bina bangsal untuk tanam cendawan. Boleh. Saya baru pandai guna. Semua penduduk kampung tahu kita beli traktor ni. Kan malu kalau kita jual. Malu ke? Kamu malu ke? Ha? Lagi memalukan kalau kita tak dapat duit. Ini dipanggil ikut keadaan. Kalau tak dapat serang timur, kita serang barat. Kita tak boleh keras kepala dalam hal ni, tahu tak? Juallah kalau nak. Saya tak setuju. Hei! Budak nakal ni. Berani lawan kata ayah ya. Menolak perniagaan yang untung barulah tak ada otak. Hai Devo, mari sini. Cuba tengok ni. Ini status pendaftaran setiap kampung. Sekarang ada 26 keluarga telah daftar untuk tanam cendawan. Semua ni sebab Encik Ma Debor dah jadi contoh yang baik. Selain itu, saya ada satu lagi berita yang baik. Tengok. Penyelia Wu bantu pinjaman tanpa bunga diluluskan. Dengan adanya pinjaman ni, kita dapat mengerahkan lebih ramai orang dan tingkatkan bilangan kepada 260. Satu lagi, bahan pembinaan bangsal dah sampai. Nanti saya panggil awak datang untuk bawa balik dan agihkannya, ya? Macam mana status pendaftaran Kampung Jintan? Ada tambah 2 keluarga lagi. Lepas saya sebarkan berita baik ni, saya yakin ia akan bertambah lagi. Biar saya pergi bersama dengan awak. Mari. Mari, Sun. Tunggu kejap. Defu, tanda tangan. Ya, Di baik. sini.
Ya. Mari. Terima kasih ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Hei! Saya ada berita baik di sini. Pinjaman tanpa bunga dah lulus. Jadi, sesiapa yang nak tanam cendawan, awak boleh bina bangsal cendawan. Sekarang ni, sesiapa yang nak mohon pinjaman kerajaan, boleh daftar dengan saya. Lepas daftar, awak dah boleh ambil bahan. Bahan ni disediakan oleh kerajaan untuk kita secara percuma. Percuma? Defu, itu maknanya kami dah tak perlu nak bayar pinjaman ni ke? Betul tak? Si Dungu ni, itu dipanggil bantuan. Pinjaman mestilah dibayar balik. Si Dungu ni boleh pula tak dapat bezakan bantuan dan pinjaman. Itu pun masih nak bina rumah cendawan lagi. Betul lah apa saya cakap tadi. Memang betul cakap Pakcik Dayu kali ini. Biar saya jelaskan pinjaman tanpa bunga secara ringkas. Artinya, kerajaan bagi pinjaman kepada awak. Awak boleh gunanya untuk bina bangsal cendawan. Lepas tu, bila awak dah dapat untungnya nanti, baru bayar balik kepada kerajaan. Paling penting adalah, kerajaan tak kenakan sebarang bunga kepada awak. Saya risau sangat kalau kami yang tak mahir kerja halus ni gagal mengerjakannya, nanti macam mana? Duit ni perlu dibayar ataupun tak? Dah tak mampu tapi kena bayar balik. Kalau tak bayar, duit kerajaan. Macam mana tu? Siapa nama awak ya? Dia Sherman. Oh, maksud namanya? Sherman yang bermaksud talikan cabar. Apa awak cakap ni? Saya dah ingat nama awak. Xuan Song. Betul juga. Nama yang baik, Profesor. Panggil dia Xuan Song. Nantilah. Xuan Song. Teruk ni ingatan awak. Bukan Xuan Song. Xuan Men lah. Xuan Men. Oh, Sherman, awak dengar sini. Saya boleh janji dengan awak dekat depan mereka. Asalkan awak sudi tanam cendawan dan ikut betul-betul macam yang saya kata, awak mesti akan dapat hasilnya. Baguslah. Saya percaya pada Profesor. Profesor, awak dah bantu Debo jual cendawan. Boleh bantu saya juga tak? Betul. Bantulah kami. Ya, awak tolong kami. Tolong je kami. Ya, betul. Ya, boleh. Profesor, bukan je akan ajar tanam cendawan, malah bantu awak menjualnya. Macam mana saya nak bantu? Saya janji. Profesor, bukan saja akan bantu awak tanam cendawan, malah pastikan awak dapat untung macam Debo. Ya. Bagus. Macam itulah. Debo. Baik, semuanya kami dah jelaskan. Sesiapa nak daftar, boleh daftar di sini. Marilah. Betul juga tu. Kita kena daftar lah. Tak apalah. Mari kita daftar. Soalan baik. Perniagaan ni. Iyalah tu. Tunggu apa lagi? Jom, cepat. Awak dah menyusahkan saya. Jangan buat masa. Ini dah peluangnya. Mereka tak tahu. Nak daftar? Datang sini. Sini. Tolong senyap ya. Tolong senyap sikit. Ini peluang baik ni. Syuhua, Ya. tengok ni. Kalau ada soalan, tanya saya. Terima kasih. Saya pergi dulu. Mari kita pergi. Betul ke pinjaman 3,000 yuan ni bebas daripada bunga? Ya, betul. Biar saya tunjuk. Sini ada tulis. Tengok ya. Sekejap. Ya. Baris ni. Ya. Tengok ni. Oh, Betul dah kan? nampak. Jangan risau. Oh ya, Syuhua. Ya. Saya yakin awak mesti berjaya mengerjakannya. Kehidupan awak akan jadi lebih baik. Terima kasih, Dek. Setiausaha. Jangan cakap macam tu. Ini sebab polisi kerajaan yang baik. Oh ya. Saya ada urusan dengan keluarga yang lain. Saya kena pergi dulu. Baik, pergilah. Kuantan Yang, Ya. bantu Syuhua uruskan prosedur ya. Oh, baik. Saya pergi. Ya. Sini, Kak Syuhua. Terima kasih ya. Syuhua, ambilkan air. Ya, ini dia. Yang Fu, tuangkan air kepada Pak Cik. Nah, Pak Cik Mahong. Ya. Aku Jangan tak risau. tempat. Saya ada kira. Nah, Pak Cik Mahong. Ya. Pak Cik Sean Man. Ya. Rehat Terima sekejap. kasih. Buatlah kerja awak. Ya. Tak apa, Kak Syuhua. Biar kami yang buat.
saya tak boleh penatkan awak. Setiap hari saya tengok awak bina bangsal untuk orang kampung. Memang penat sangat. Walaupun penat, kami masih rela bantu. Wah, manisnya mulut. Kan saya pun tolong. Ya. Mulut awak lagi manis. Letak sini. Kak Syihwa, Ya. saya pergi dulu ya. Rasanya esok dah boleh selesai. Terima Sama-sama. kasih. Aduh, apa ini? Memiau. Saya saja tulis, tak cadang pun untuk hantar. Hei, Debo. Ini gaji awak. Kami kata tak apa. Ambillah. Tanah ni pun perlukan Simpan kos. je, kami takkan ambil. Tanah kan perlukan Kalau kos. tak bagi, Ambil. esok saya takkan datang. Tahu tak? Kak Syihwa, tak balik. Dah lah, kita jalan. Jangan. Jalan. Betul-betul tak apa. Baliklah. Kak Syihwa. Pergi balik. Kak, tak apa. Pergi balik. Balik ya. Jalan. Masuklah. Kami pergi dulu. Masuklah. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Ling. Sama-sama. Terima kasih, Profesor. Profesor Ling. Budak kat rumah ke? Oh, Profesor Ling. Budun pergi hantar bahan. Oh, kalau perlu bantuan, bagi tahu ya. Baik. Mereka belajar dengan cepat. Betul tu. Semua dah bina bangsal. Awak lagi. Hari ni memang tak ada kelas ke? Hari ni kan hari Ahad. Memanglah tak ada kelas. Oh, hari Ahad. Cikgu Bai dah makan tengah hari ke? Kan baru 10 lebih. Terlalu awal nak makan. Saya ambil cendawan sikit untuk cikgu, ya? Berterus terang je. Ada apa hal ni? Saya cuma nak tanya kalau cikgu nak cendawan. Itu aja. Awak ni dah jadi dungu ke? Setiap kali awak petik, awak mesti akan bagi saya sikit. Sampai 1 bakul besar. Saya ni seorang aja, mana dapat habiskan? Cikgu boleh agihkan cendawan tu kepada pelajar. Saya ada agihkan, setiap pelajar pun dapat. Semua pun dapat. Biar saya tuangkan air. Cukuplah, awak letak aja. Bagi tahu saya, apa awak nak sebenarnya? Tak ada apa-apa. Betul ke tak ada apa-apa? Ya. Yalah. Lepas Memeo balik, saya akan suruh dia rasa cendawan yang awak tanam tu. Memeo dah sedar lepas keluar bekerja. Dulu suruh belajar, dia tak nak. Belajar baik-baik. Tapi sekarang, dia dah sedar tentang kepentingan belajar. Sekarang, dia dah sedar kepentingan ilmu. Dia cakap, nak lakukan lebih baik dalam kerjanya. Supaya masa depannya lebih cerah. Ilmu adalah kuncinya. Nanti letak kat sini. Cepatlah. Nanti boleh. Lama sangat dah tunggu. Fokus sini dulu. Cepat. Saya pasang ini ya. Ya. Kejar saya. Cepatlah. Cepatlah. Tolong awak ni. Kalau kawan lah macam ni. Kak Ki Hong, kenapa Kak kirim semua duit akak? Simpanlah sikit untuk diri. Bukankah esok atau lusa kita nak pergi beli belah? Nanti saya temankan juga. Tak boleh. Kita mesti beli barang untuk diri dan sayangi diri sendiri juga.
Tengoklah, saya kirim gaji setiap bulan. Tapi mak kata tak cukup. Dia minta 2,000 yuan untuk pertunangan abang saya. Saya marah betul. Saya mesti belanja lebih untuk diri. Kenapa awak juga kirim semua duit? Kita kan jarang dapat bonus. Saya teringin nak gembirakan mak ayah saya. Jadi tak perlu beli belah? Masa cuti nak buat apa? Menangis atas katil? Rindukan keluarga? Kan ada aktiviti yang tak perlukan duit. Aktiviti apa tu? Apa? Kita dah lama di sini, tapi tak pernah ke pantai. Apa kata esok kita pergi ke pantai? Macam mana? Saya pun nak pergi. Ya, saya nak pergi juga. Tengok peta tu. Faham tak? Kena naik bas nombor berapa? Bas nombor 3 dulu. Kemudian tukar bas nombor 5. Sampai perhentian terakhir, kita jalan kaki. Nanti tengok jalan yang dekat. Memang hebat. Saya langsung tak faham peta ni. Apatah lagi bezakan arah. Cuaca elok je ni. Kenapa pula ni? Kenapa dia berhenti pula ni? Bak Memiau. Hello. Hello. Hello semua. Semua nak pergi mana ni? Kami berehat hari ini nak pergi pantai. Pergi pantai ya? Tapi dari sini jauh juga ke pantai. Awak tahu cara pergi ke? Saya tahu. Kami dah semak jalan. Leceh juga naik bas awam. Apa kata saya bawa awak pergi dengan van saya ni? Tak payahlah. Awak kan kena kerja. Tak nak susahkan awak. Alah, saya pun rehat hari ni. Tak apa, naik van saya ni. Naiklah, naik. Saya bawa ke sana. Kebetulannya. Jadi kami tumpang ya. Apa Kawan-kawan, awak ni? jom naik van. Ada teksi sekarang. Kita masuk teksi. Jom masuk. Macam cepatlah masuk. Naik semua. Memiau, awak duduklah depan. Belakang ni terlalu sesak. Mana ada sesak? Biar betul. Kita ni memang bertuah. Ini jauh lebih selesa dari bas awam kan? Ya, betul tu kan? Kita ni tumpang tuah miau-miau. Wan Gofai, tengok jalannya. Jangan tengok orang aja. 春天风会笑，常来个声叫。你就像只快乐鸟，夏天日头炎，绿叶在燃烧。你让世界更美好，记得你的笑，记得你的好。是山林里的歌谣，我是一片草，被温柔拥抱。我想你一定知道，你是我的姐妹，你是我的 baby。不管相隔多远，你是我的姐妹，你是我的 baby。真爱这份感觉。Kak Ki Hong, kenapa ni? Tak ada apa. Saya cuma gembira je. Kan bagus kalau dapat bawa anak-anak saya ke sini. Kak Ki Hong, kita datang sini supaya tak rindu keluarga. Tapi awak rindu pula. Betul tu, Kakak. Satu hari nanti akan ada peluang untuk mereka datang. Tapi hari ini kita mesti bergembira tau. Awak masih muda, jadi awak takkan faham. Lepas kita dah ada anak, kita tak dapat bergembira. Tapi petikan anak dulu. Kalau macam tu, saya tak nak beranak. Cepatlah. Sure, Cepatlah. Gendapkan kaki. Cepat. Terbang. Ya, naik. Seronoklah. Seronoklah. Cepat, dua-dua. Kenapa
Kenapa laut ni ada banyak sangat air ya? Tak adil betul lah. Saya tak nak balik lah. Kak, air laut ni rasa masin sangat. Jom pergi jauh. Makin jauh kita pergi, makin berakar beban dalam hati. Kita gembirakan diri. Hello, stesen Hello, buruh. saya Yang Minjen, penyelia bengkel syarikat Jingawe. 5 orang pekerja wanita dari Ninja syarikat kami belum balik ke asrama. Berapa orang? 5 orang. Kami tak dapat hubungi mereka. Apa kata awak datang ke sini? Baik, saya pergi sekarang. Macam mana? Kilang dah habis tutup. Betul-betul minta maaf. Kejap lagi siap. Kejap lagi. Tak apa. Rasanya tak lewat sangat. Jelaskan pada mereka lepas kita balik. Jangan risau. Apa mereka boleh buat? Nah, memang sedap ni. Sedap juga. Ya, nampak teruk. Saya tak nak. Gufih, awak nak makan tak? Tak nak, tak nak. Boleh tolong ambilkan saya spana 14mm yang saya guna tadi. Terima kasih. Ya. Saya tunggu depan pintu. Ya, betul. 5 orang. Saya akan cari. Nanti saya hubungi awak. Baik. Macam mana? Ada di kilang? Tak ada. Yang pasti mereka belum balik. Budak-budak ni memang nakal. Van ni... Minta maaf. Saya yang bawa mereka keluar. Saya bertanggungjawab. Tanggungjawab awak? Awak dapat tanggung ke? Kalau awak hadapi masalah, syarikat pun tak dapat tanggung. Awak semua tahu tak? Kami pernah jamin keselamatan awak dengan keluarga awak. Miau, lepas penyeliang tahu awak belum balik, dia cari awak di semua tempat. Kami hampir lapor polis. Setidaknya awak perlu bagi tahu syarikat sebelum keluar. Kalau tak, semua orang akan risau. Kak Juanzi, penyelia yang... Kami minta maaf. Kami tak cadang pergi jauh pun. Cumanya... Kami rindu keluarga lepas lama di sini. Lagipun, kami lapang semasa cuti. Saya cuma nak gembirakan kawan-kawan je. Kebetulan kami tak pernah tengok laut. Tak kiralah apa alasan awak. Syarikat kita ada peraturan yang perlu dipatuhi. Kalau tak, macam mana saya nak uruskan pekerja lain nanti? Denda 50 yuan supaya awak insaf sikit. Penyelia yang melampau sangat ni. 50 yuan tu. Minta maaf. Baik. Hukumlah kami. Baiklah, sudah. Cepat balik asrama. Pergi berehat. Dah, pergi. Cepat balik. Pergi. Penyelia yang nak guna telefon? Gunalah. Hello, Ketua Daerah Chen. Saya dah tanya. Mereka cuma rindukan keluarga.
Mereka pergi ke pantai. Kami pergi dulu. Hati-hati. Baiklah. Baiklah. Profesor Ling dan pasukannya jelajahi seluruh gurun Gobi dan ajar setiap keluarga di kampung tentang tanam cendawan secara individu. Berkat daripada usaha mereka, semakin ramai penghijrah dapat identiti baru penanam cendawan. Industri cendawan makin berkembang pesat di gurun Gobi. Hello, Xiaoyan. Hello, Makcik. Tengok ya, Zhao-Yan. Siram sama rata, ya? Nah, kamu pula buat sendiri. Li Shuha. Hey, Cik Zhu. Hello. Saya kenal awak lah. Awak dan Profesor Ling sibuk ajar kami cara tanam cendawan selama ni. Kami ada bercakap pasal awak. Kata awak seorang gadis bandar yang cantik dan bekerja keras. Jangan macam tu. Boleh panggil saya Zhao-Yan. Boleh saya panggil awak Shui Hua? Ya, boleh. Ini anak saya. Namanya Zhao-Yan. Dia dah besar. Ya. Kita memang ada jodoh. Zhao-Yan, panggil makcik. Makcik. Ya. Hello. Saya akan uruskan bangsal cendawan keluarga awak. Mari kita mulakan kerja, ya? Baiklah. Mari. Sekarang suhu bangsal dah cecah 40 darjah lebih. Jadi kita perlu ratakan baja ni ketinggian 15 cm. Biar angin masuk. Lepas suhu turun ke tahap yang sesuai, kita boleh tanam benih cendawan. Awak pernah belajar kan? Ya, dah pernah. Ada catat dalam buku nota. Baik, jom mula. Shui Hua? Ya. Ramai orang kampung Jintan guna perkataan Shui dalam nama mereka. Nama awak Shui Hua. Seorang lagi bernama Shui Wang. Ya, Shui Wang. Ya. Seorang lagi bernama Shui Wang. Shui Wang. Ada seorang lagi bernama Shui Shui. Kenapa ya? Orang Heiji ni, mereka sangat menghargai air. Dulu, kami tinggal dalam hutan dan minum air pahit. Tenakan pun tak nak minum. Tapi mereka mesti minum untuk hidup. Jadi kami taruh dedak dan sekam di atas air. Zhao-Yan, orang dekat bandar tahu tentang dedak dan sekam? Tahu. Taruh dedak dan sekam atas air supaya tenakan akan makan. Sambil tu, tenakan akan minum air sekali. Ayah saya pandai jaga tenakan. Cara tu, dialah punya idea. Hidup awak memang susah. Jangan risau ya, Shui Hua. Suatu hari nanti, selain dari cendawan ni, awak boleh tanam tanaman kontan yang lain pula. Betul ke? Kehidupan mesti akan jadi lebih baik. Zhao-Yan, terima kasih banyak ya. Terima kasih sangat. Cuba tengok. Betul tak? Hebat betul. Oh ya, Zhao-Yan. Dah lapar kan? Entah awak biasa ke tak dengan makanan dekat sini. Terima kasih. Zhao-Yan. Ya. Tunggu kejap. Ya. Kerja awak dah selesai? Dah. Awak dah makan ke? Dah. Awak pun Saya kena tahu. makan. Saya pergi dulu ya. Hmm. Pergi dulu. Deba, minum air. Ya. Saya ambil sendiri. Ya. Baja dah diterbalikkan. Lepas makan, kita boleh tanam benih cendawan. Baiklah. Sifu, saya dah tak dapat hidup bau baja baru-baru ni.
Kita dah jadi orang yang berbau sekarang. Bau apa? Kenapa saya tak dapat hidup? Badan Sifu ada bau ilmu, bau kebolehan dan bau Sifu. Saya pun dah tak dapat hidu bau badan awak. Saya cuma dapat hidu bau anak murid dan juga bau kerajinan. Sifu terlebih puji ni. Kata pepatah, manusia akan dipengaruhi oleh persekitaran. Oh, saya dah faham. Ertinya, sepantun helang dengan ayam, lambat laun disambar juga. Betul tak? Betul kan? Tak sangka awak dah jadi semakin pandai sekarang ni. Saya pun tak sangka Sifu sebagai profesor lebih tabah daripada petani di sini. Dan pembantu Sifu, Abang Huang, Cik Zu. Abang Huang bagi tahu saya keluarga Cik Zu mengelola kilang dan sangat kaya. Dia anak orang kaya. Tak sangka dia juga bekerja keras. Dengar sini. Zhao Yan dan juga Huang sedang bercinta. Mereka berpura-pura di depan saya, tapi mereka tak dapat tipu mata saya ni. Awak ada perasan tak? Sebenarnya saya perasan. Debo. Ya? Awak ada teman wanita tak? Mana ada? Dari muka awak tu, saya tahu awak ada. Memang tertulis pada riak wajah awak tu. Jangan nak rahsiakan. Sifu, boleh tak? Agak tepikan sendiri. Profesor Ling. Profesor ada di sini ya? Jomlah makan. Dah makan ke? Dah makan. Saya ada satu berita baik. Ramai penduduk dari kampung lain nak mohon untuk tanam cendawan. Ini senarai nama. Tengok. Dari kampung Zigo, kampung Huang Yuan, kampung Yu Chuan dan kampung Kuang Yi. Hebat kan? Sekarang dah ramai memohon, mesti pihak awak kekurangan pekerja. Yelah. Macam mana ni? Saya ada satu cadangan. Kami perlukan seorang pakar dalam pasukan. Madebo. Sifu. Saya bukan pakar. Yang saya tahu sikit sangat. Mampu ke dia? Jangan pandang rendah terhadap dia ni. Dia muda dan cerdas. Badan pun kuat. Dia mampu lakukan kerja keras. Dan kerja-kerja halus pun dia boleh buat. Memang dia seorang berbakat dalam tanam cendawan. Debo, saya ajar awak secara individu. Awak mesti berkeyakinan. Esok, awak pergi ke setiap kampung dan ajar petani tanam cendawan sendiri. Baiklah. Saya ikut arahan Sifu. Ayah. Aduh. Ayah. Ayah, dengar sini. Jangan cuba jual traktor saya. Kalau nak bina bangsa pinjam sendiri, kan tanpa bunga. Aduh. Sebab ia pinjaman tanpa bunga lah. Ayah rasa curiga sangat. Betulkah ada durian runtuh macam tu? Kalau betul ada pun, mesti semua orang dah merebut peluang tu. Masalahnya sekarang ni, macam semua orang pun dapat. Buat ayah rasa curiga pula. Kalau ada sesuatu yang berlaku, jangan-jangan kamu perlu tanggung pinjaman baru bawah nama kamu. Kenapa saya lagi? Traktor ni dah pun banyak bebankan saya. Nak tambah lagi pula? Kamu baru beberapa hari bekerja. Tekanan apa yang kamu ada? Kamu ingat lagi tak kata-kata pengetua Bai? Apa dia? Tekanan tu apa? Tekanan tu motivasi. Motivasi membawa kejayaan. Sudahlah, jangan merepek lagi. Pengetua Bai tak pernah kata macam tu. Betul. Biarpun pengetua Bai tak pernah kata, artinya lebih kurang kan? Dengar sini, ayah tanggunglah sendiri. Kajilah macam mana tukarkan tekanan menjadi motivasi, ya?
Budak bertuah ni, kamu belum berkahwin tapi dah mula nak melawan kata ayah, ya? Dengar sini. Perkara ni dah ditetapkan. Mula-mula kita jual traktor, bina bangsal, tanam cendawan dan dapat duit di sini. Kamu faham tak? Apa yang ditetapkan? Dengar, traktor tak boleh dijual. Cakap sekali lagi. Saya cakap, tak boleh. Saya balik dulu ya. Ya, tengah tunggu. Awak kata busuk, kenapa masuk lagi? Bau hari ni boleh tahan lagi. Cuma terpengap je. Manja betul awak. Kalau macam tu keluar. Saya dengar awak nak upah orang untuk kira duit baru-baru ni. Awak nak pakai pekerja ke? Ya, betul. Tapi ada syarat. Saya cuma upah wanita aja. Awak penuhi syarat ke? Memiau penuhi syarat. Kenapa tak balik? Kenapa? Awak sedih ke? Kira duit setiap hari memang menyusahkan. Mestilah saya sedih. Sudahlah. Awak ni memang kuat belagak lah. Ada perkara serius ni. Apa dia? Susah ke nak tanam cendawan ni, ya? Ada risiko besar tak? Kenapa? Awak masih tak agak-agak. Ayah awak ni memang seorang pemilih. Kebanyakan penduduk dah mula bina rumah cendawan. Ada yang dah mula tanam benih cendawan. Kalau tak bina sekarang, rasanya awak kata lepas musim ni. Dia memang nak tanam. Tapi berkeras guna nama saya untuk mohon pinjaman tu. Sebab tu saya tanya kalau ia berisiko. Memang berisiko. Tinggi sangat. Risiko apa? Takut awak tak sempat kira duit lepas ni sebab ibu jari dah patah. Betul ke ni? Betul lah. Ya, betul. Banyak macam tu ke? Jangan sentuh. Jangan. Ini kan cendawan. Awak buat apa ni? Traktor awak macam mana? Nak jual ke? Saya memang tak nak jual traktor tu. Saya suka sangat memandu. Saya rasa bergaya betul. Kita bercakap di luar. Saya ada satu idea. Yang bolehkan awak tanam cendawan dan manfaatkan traktor awak untuk dapat duit. Apa dia? Sekarang masih ada penduduk yang baru nak bina bangsal. Betul kan? Ya. Dengar sini. Mereka perlu bahan untuk bina bangsal. Selain rak poplani dan lansir jerami percuma ni, mereka juga masih perlu beli baja, silai plastik, dawai besi dan dapur. Dulu saya belanja kos pengangkutan untuk beli. Awak faham maksud saya tak? Awak faham kan? Apa maksudnya? Cuba awak fikir. Kalau awak buat kerja ni untuk mereka semua dan jual beli bahan ni secara pukal, bukan saja awak akan memudahkan lagi pengangkutan mereka semua, tapi awak masih lagi boleh dapatkan untung dari kos pengangkutan. Wah, patutlah yang saya kata awak ni bijak. Rupanya memang betul. Pergilah. Buatlah kerja. Pergi dulu. Nak pergi? Nak buat tak? Cuma sedungu je tak nak buat. Janji pada saya. Idea ni saya yang bagi. Saya nak kongsi untung. Kongsi apa pula? Dah lah. Masa tu, separuh untuk seorang. Jangan mungkin janji. Boleh. Saya belanja makan kambing. Laluan tu akan dibuka 15 Ogos tahun ni. Lepas ia dibuka, kita boleh naiki kereta untuk balik masa cuti. Bagus. Kak Janzi kata, Ketua Daerah Chen yang buka laluan ni untuk kita. Selain tu, dia senyap-senyap bagi tahu pembukaan laluan ni berkait rapat dengan insiden kita pergi pantai sebelum ni tau. Betul ke? Ya. Walaupun kita semua didenda, Ketua Daerah Chen dapat tahu kita rindukan keluarga. Sebab tu dia berusaha buka laluan ni. Betul tu. Denda 50 yuan. Saya susah hati tau. Kak, anggap je denda tu sebagai tambang. Saya ambil surat. Kebetulan ada surat awak. Lepas laluan dari Haji ke Putian dibuka nanti, hanya perlu 3 hari untuk balik. Tak macam dulu ambil 5-6 hari. Macam mana dengan jadual kereta api? Setiap minggu ada kereta api? Tak tahu lagi. Kena tunggu pengumuman. Daripada ayah awak ke? Ya, betul. Ada apa-apa masalah keluarga? Tak ada. Saya dah kenyang. Pergi dulu ya.
Hari tu awak bawa kami keluar kan? Alah, tak apalah. Itu cuma amaran je. Bukan potong gaji pun. Minta maaf ya. Tak apa. Cumanya van-nya rosak dalam perjalanan dan buat awak semua sampai kena denda. Saya yang patut minta maaf. Bukan. Ini surat daripada keluarga awak ke? Ya, betul. Kebakaran! Kebakaran! Ada kebakaran! Ada kebakaran! Cepat! Tengok tu! Macam mana berbakar? Bagi bantuan! Cepat! Cepat! Tolong! Cepat! Tolak! 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 Tolong! Cepat! Tolong! Cepat! Hati-hati! Tolong dia! Tolong dia! Cepat! Cepat! Angkat sana! Angkat sana! Cepat! Hati-hati! Cepat. Tolong dia. Ya. Cepat. Sini, susun sini. Tolong sebelah sana! Memang. Tengok rambut awak ni. Ya, kenapa awak ni? Kenapa dengan awak ni? Kenapa dengan awak ni? Awak okey tak ni? Meow. Awak okey ke? Awak terburu-buru tadi. Ada sakit mana-mana ke? Kenapa? Apa? Awak cari apa tu? Apa? Cari apa? Apa Ibu? Mel! Hantar tas ke ni? Wah, Syuhua. Awak lebih cepat dari saya. Hebat betul. Alah, Xiaoyan, awak ni terlebih puji. Saya ni orang kampung. Saya masih perlu banyak belajar. Xiaoyan, Encik Huang yang datang hari tu, teman lelaki ke? Ya, kami lepas saya ijazah Profesor Ling. Saya masuk lebih awal. Saya senior dia. Daripada rupa awak, saya tahu ya awak betul-betul saling menyukai. Tengok awak dari tepi pun saya dah gembira. Awak pula? Bahagia ke masa bercinta dengan teman lelaki sebelum berkahwin? Ayah saya yang aturkan pertunangan saya dan suami. Sebelum kahwin, kami tak pernah jumpa. Tapi kehidupan awak baik je sekarang. Anak pun comel. Ya, betul. Kehidupan mestilah diteruskan. Hidup pasti jadi lebih baik. Saya cuma berharap anak saya dapat belajar dengan baik dan bercinta macam awak nanti. Saya nak diikut kehendak sendiri dan hidup dengan bebas. Kenapa awak di sini? Saya risau. Kak Syuhua satu-satu wanita yang tanam cendawan sendiri di kampung ni. Lagipun Cik Zu wanita juga. Saya datang bantu. Abang pula? Abang pula
sesiapa yang perlukan bantuan, mestilah abang akan bantu. Nanti, abang tak boleh masuk sekarang. Pengap kat dalam. Tak sesuai kita masuk. Betul. Abang, kenapa abang macam orang dungu tiap kali sebut tentang Kak Syuhua? Merepek aja. Mana ada macam tu? Kalau abang nak hentikan kabar angin, janganlah buat hal yang timbulkannya. Dah bertahun-tahun Kak Syuhua kahwin. Kalau ada apa-apa, mesti abang datang bantu. Abang pun tak nak kahwin. Abang tak boleh bujang selamanya. Jangan lengahkan perkahwinan saya pula. Setiap hari abang sibuk, mana ada masa. Kenapa awak mesti kahwin selepas abang? Awak dah kahwin dengan siapa? Mamiau dah lama berada di Fujian. Awak kirimlah surat pada dia. Janganlah asyik nak berangan-rangan aja. Kalau terlambat sikit, Mamiau tak akan tunggu awak lagi tahu. Awak pun tahu. Dekat Fujian tu kan, ada ramai lelaki yang hebat-hebat. Kak Syuhua. Ya. Dah siap ke? Biar saya dengan abang saya bantu kakak. Boleh. Alih. Awak bantu Cik Syu. Biar saya angkat. Ya. Bagi sini. Cendawan yang ditanam bertukar menjadi duit. Penanam cendawan ketawa senang hati. Mereka belajar kemahiran dan perkataan baru seperti pembasmian kemiskinan dengan teknologi dan ekonomi halaman. Kehidupan masa depan mereka penuh dengan harapan. Ya. Mari. Duduk sini. Yan, kamu suka tak skirt yang cantik-cantik? Lepas Mak jadi kaya nanti, Mak belikan untuk kamu, ya? Mak, makanlah. Nasib baik hanya peparu yang terkesan. Kalau awak terluka masa tu, macam mana saya nak jelaskan? Untuk legakan peparu. Terima kasih, Penyelia. Awak mesti habiskannya tahu. Sup tu Penyelia yang masak khas untuk awak. Wah, awak memang hebatlah kali ni. Demi selamatkan barang kilang, awak nyaris terkorban tahu. Pekerja macam ni memang perlu diambil berat tahu. Baik. Ramai wartawan nak temu ramah awak. Tapi saya dah tolak.
supaya awak boleh berehat lagi. Temu ramah apa? Kisah berani awak melawan api lah. Saya mana pandai cakap? Masa awak merempur masuk ke kilang dengan api yang menyala tak takut. Kenapa bercakap takut pula? Tak bolehlah Kak Juanzi. Saya takut salah cakap. Malukan orang haji nanti. Awak berani dalam selamatkan bahan. Awak kebanggaan orang haji. Tak ada yang akan ketawa. Saya memang tak mampu. Kenapa pula tak mampu? Ingat tak hari itu masa di pejabat saya, awak ada cakap banyak kan? Sepanjang hari awak bercakap untuk pertahan gerakan sekerja awak tu. Saya rasa awak ni memang sangat pandai bercakap lah. Pengurus, saya tak tahu nak cakap apa. Penyelia Wu Yujuan dah tugaskan seorang kerani dari Liga Remaja Bandar yang mahir temu duga untuk bagi awak tunjuk ajar. Awak tak perlu risau. Saya rasa tak payahlah. Sudahlah. Minum sup. Minum sup. Habiskannya tau. Bye, Memel. Hello. Hello, saya Din Siju. Oh, saya ingat awak. Awak pernah berucap dalam parti tarian. Saya ingat awak juga. Awak ingat saya? Baiklah. Mula-mula kita berlatih dulu. Saya jadi wartawan. Boleh tanya, kenapa awak merempur masuk ke dalam api tanpa tak agak-agak untuk selamatkan bahan? Sesetengah pekerja wanita selalu dipandang rendah di kilang. Saya harap kami dihormati. Awak pernah tak terfikir yang semua tu hanya persepsi awak sahaja? Awak rasa saya menipu ke? Bukan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, pandangan tak sama. Pandangan orang terhadap sesuatu isu berbeza. Misalnya macam awak rasa awak semua didiskriminasi. Tapi mungkin mereka hanya perlukan peluang untuk fahami awak semua. Betul tak? Dalam temuduga ni, awak wakili semua pekerja wanita dari haji. Awak mungkin rasa berdebar. Apa kata awak fikir baik-baik? Kata-kata awak macam ayah saya aja. Ayah awak buat kerja promosi juga? Ayah saya mengajar di gunung seumur hidup dia. Kata-kata dia sama macam awak. Tak sedap didengar. Hebat ayah awak. Mengajar seumur hidupnya. Memang tak boleh dipandang rendah. Memang, cuba awak fikir. Awak sudi korbankan nyawa untuk selamatkan bahan ni. Selain faktor tadi, adakah ia disebabkan pendidikan moral keluarga awak sejak kecil? Atau pengaruh persekitaran semasa awak membesar? Pengaruh persekitaran semasa membesar? Wartawan Zul, silakan. Mula-mula kita kunjungi Bangsal Cendawan. Sini. Bagus betul wartawan datang. Terima kasih. Tengoklah. Cendawan ni cantik belaka. Dia bawa yang tanam. Sinilah. Biar saya perkenalkan. Dia wartawan Zul dari daerah. Hello. Tangan saya kotor. Memang susah untuk tanam agaricus bisporus di sini. Awak memang hebat. Ketua daerah Chen beritahu awak orang pertama yang calonkan diri untuk tanam cendawan. Awak keluarkan duit sendiri untuk belajar menanam. Saya mesti temu ramah awak. Awak temu ramah sifu saya lah. Hanya beliau yang pandai terangkan. Mulut saya hanya hiasan. Saya sebenarnya memang tak pandai bercakap pun. Profesor Ling pun saya akan temu ramah. Tapi awak juga perlu ditemu ramah. Tak boleh. Awak patut temu ramah profesor je. Alah, janganlah gementar. Betul tu. Jangan gementar. Ini bukan temu ramah stesen televisyen. Hanya perlu beritahu saya apa yang telah awak buat secara jujur. Betul. Cakap apa awak tahu. Mana Profesor Ling dan Guang? Mereka tahu ada temu ramah hari ni? Saya dah bagi tahu Profesor Ling. Sebab dengar temu ramah, beliau terus saja menolak. Beliau kata kampung sebelah ajak beliau untuk beri tunjuk ajar dan pergi bersama Huang. Dah selesai ke? Dah keluar dah. Profesor Ling ni kan, dia ni memang rajin betul. Tapi tak sudi tunjuk muka pada saat. Suka hati dia lah. Sekejap lagi, saya bawa wartawan Zul untuk lawat setiap isi rumah nanti. Biar dia tengok penanaman cendawan yang hebat di kampung Jintan ni. Suruh dia ambil gambar, dah share di surat khabar baru orang lain percaya. Baguslah.
ambil lagi. Hati-hati. Nah, Shu Hiwa, ni untuk awak. 1, 2, 3.穷。